Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fitarain. Bermula makna qadar itu menjadi oleh Allah Ta'ala akan sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentukan dia oleh iradahnya Allah pada azali akan perkara itu. Dan makna qada itu menentu oleh iradahnya pada azali akan perkara-perkara yang lagi akan dijadikannya. Dan kata qila akasnya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia belah ihsan dia semata. Dialah satu-satunya yang boleh mengurnia kepada kita, menyebabkan adanya kita dan apa sekeliling kita ni. Alhamdulillah. Syukur limpah kurnia Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan dapat Islam kita melalui mak ayah kita, dan dengan membenarkan di hati sanubari kita yang Allah adalah Tuhan kita, dan membenarkan Allah dengan segala sifat kesempurnaan sabit pada dia, dan benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dia dan kita nak ikut dia. Dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita kesungguhan untuk terus nak belajar memahami bagaimana perjalanan syariat dan perjalanan akidah supaya benar-benar hidup dalam keadaan tepat macam mana dikehendaki Allah. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa, kesungguhan untuk boleh berada dalam majlis sangat mulia untuk kita menyambung pengajian daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Kita duk bicara ni ujung dalam bab rukun iman. Beriman dengan qada qadar. Dasar sebut bab qada qadar ni maksudnya kita wajib beriman apa yang berlaku ni semestinya adalah apa yang telah ditentu oleh Allah Ta'ala. Walaupun tengok sabab musababnya makhluk, tapi musabbibul asbabnya adalah Allah. Tak ada satu apa pun yang berlaku melainkan semuanya dah sabit pada ilmu Allah dan sabit dengan iradah Allah Ta'ala. Apa yang berlaku ni tiada lain sebenarnya melainkan apa yang telah ditentu oleh Allah Ta'ala. Allah nak melaksanakan dengan kudrat dia tanpa ada apa-apa percanggahan dengan apa yang dah sabit pada ilmu dia dan iradah dia. Wajib kita berpegang Allah Ta'ala, kekuasaan dia, kemutlakan dia, tauhidkan dia dari sudut zat, sifat, af'al, milik, yang tiada siapa pun berada tempat itu melainkan Allah. Allah sajalah pemilik uluhiyah, milik ketuhanan, dia saja Tuhan.
Selain pada Allah Ta'ala, mana mungkin akan dapat demikian punya kedudukan, sama ada dari sudut zat, sifat, af'al ataupun pemilikan. Ada bab kita dah belajar. Jadi umumnya kita dah sentuh mengenai makna qada' tu. Yang ni dia nak sebut secara khas lah, dengan pernyataan dia apa maksud qadar, ataupun yang kita selalu sering sebut takdir itu, dan apa makna qada'. Dia kata bermula makna qadar itu. Qadar ni yang kita selalu sebut takdir. Dia kata qadar ni adalah menjadi oleh Allah Ta'ala akan sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentu akan dia oleh iradahnya pada azali akan perkara itu. Berdasarkan takrif dia beri, dia kata qadar ataupun takdir tu apa? Takdir ni bahasa ringkas dia adalah pelaksanaan Allah Ta'ala terhadap apa yang telah dia tentukan azali. Bahasa pendek dia itulah. Itu yang dia kata menjadi. Jadi menjadi maksudnya Allah Ta'ala melaksana, Allah Ta'ala ada buat, Allah Ta'ala tanjizkan, untuk istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu tauhid lah. Dia tanjizkan, dia luluskan, dia bagi jadi sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentu akan dia oleh iradahnya Allah Ta'ala pada azali akan perkara itu. Bahasa pendek dia, apa dia menjadi ni? Dia lah pelaksanaan terhadap apa yang telah Allah Ta'ala tentu azali. Jadi takdir ni baru ke kodim? Baru. Yang kodim apa? Qada'. Atas istilah dia dan syarahan takrifan dia beri, qada' dengan qadar, kalau kita sebut itulah, qada' dengan takdir mana dulu? Qada' dulu ke takdir dulu? Qada' dulu. Takdir apa? Melaksanakan apa yang dah sabit azali. Yang azali tu apa? Qada'. Yang azali itu qada'. Jadi qada' dulu ke qadar dulu? Qada' dulu, qadar dulu. Atas istilah tu maka kita sebut qada' qadar tu betul lah. Jadi qada' ni apa? Qada' ni adalah apa yang Allah Ta'ala telah tentu, telah taksiskan. Tu istilah kita jumpa dalam bab iradah dulu. Azali akan mungkinat yang mutaqabilat. Makhluk yang zat makhluk Allah Ta'ala bagi jadi ini, dan mungkinat mutaqabilat yang ada pada dia itu Allah Ta'ala dah khaskan. Apa yang dah sabit pada azali itu mesti pula muafakat dengan ilmu dia yang inkishaf tu. Untuk takdir dia apa? Dia laksana tepat macam mana apa yang Allah Ta'ala dah sentuh. Mudah je, tak susah. Itu takdir ataupun qadar. Dan makna qada' pula. Qada' tu apa? Qada' itu menentu oleh iradah Allah Ta'ala pada azali. Qada' ni adalah apa yang Allah Ta'ala tentu azali. Jadi qada' ni qadim ke hadis? Qadim. Siapa qadim? Pasal dia adalah sifat iradat Allah Ta'ala. Satu qada' ni sifat iradat Allah Ta'ala. Ada setengah ulama definisikan qada' ni sifat ilmu Allah Ta'ala. Lepas tu takdir qadar ni apa? Dia adalah sifat kudrat Allah Ta'ala yang muafakat dengan iradat dan ilmu dia. Macam itulah kalau kita nak guna bahasa, nak separate, nak asingkan antara qada' dan qadar tu. Siap. Jadi di atas akidah tu apa yang berlaku ni tadi lain melainkan Allah Ta'ala. Yang ni yang kita kalau nisbah belajar bab ilmu tauhid yang kita kena dah faham sekali lalu umum semua ketentuan Allah Ta'ala. Nak belajar macam mana
nak menghadapi apa saja yang kita duk berlaku harian ni dengan sedarkan ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala. Kerana tanpa sedar ke Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala, istilahnya kita tak isbat ke Allah Ta'ala, kita tak tasdik ke Allah Ta'ala, kita tak sedar ke Allah Ta'ala, kita tak perasan ke Allah Ta'ala. Walaupun dasarnya kita pernah belajar teori lah yang kita belajar lah. Apa dia? Allah menentu semua, apa yang berlaku ni tiada lain melainkan ketentuan dia. Anda hafal lah tu, alhamdulillah. Tapi di atas perjalanan iman, hafal tu iman kan? Tak, hafal tu belum iman. Hafal tu baru pengetahuan. Yang kalau guna bahasa model ni, yang tu adalah just information, kau putih sikit. Atas kita punya kaedah pembelajaran, yang tu dipanggil teori. Tu iman tu, iman tu praktikal. Jadi yang nak dipraktikal tu apa? Nak dipraktikal tu ialah apa yang berlaku. Bahasa umum ni adalah apa saja yang berlaku. Hati ni kita kena belajar hadirkan, semua datang daripada Allah, semua datang daripada Allah Ta'ala. Khas dalam bab pelajaran macam ni, kalau atas perjalanan untuk dapatkan pahaman macam ni, dia ada macam-macam tertib dan peraturan lah. Antaranya mestilah dalam keadaan kita beriman qada qadar ni, mestilah betul perjalanan kita hidup ni mengikut hukum hakam syariat. Jangan nanti di atas kita faham semua ketentuan Allah Ta'ala, kita punya hidup yang menyalahi syariat, kita kata dan kita berpegang itu ketentuan Allah Ta'ala, masih yang sama kita faham ada redha. Ada bab kita sentuh itu juga dalam bab iradah dulu. Pasal dalam bab membuat, menentu, azali lagi, mestilah Allah Ta'ala, mesti. Tapi kat kita diberikan taklif, dijadikan zat kita dan segala sifat dianugerah kat kita, dengan tu ada pula kuwah kat kita yang asalnya kita tak ada apa-apa pun, ditaklifkan kita dengan syariat, belajar, amal. Kewajipan kita mesti takwa pada Allah Ta'ala. Istilah takwa tu ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Makna takwa ialah junjung perintah dia, tinggalkan larangan dia. Betul hidup di atas buat suruhan dia, tinggalkan larangan ni. Masih yang sama yakin, berpegang di hati, apa yang ada pada kita boleh taat tu, alhamdulillah, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang limpah kurnia dia, anugerah dia, pemberian dia semata menyebabkan kita boleh ikut perintah dia, apa yang disuruh, tinggalkan apa dilarang, sama ada larangan haram ataupun larangan makruh. Siapa yang hidup betul perjalanan syariat dia dengan hukum hakam, gunakan qada qadar ni pula, dia dapat kedudukan jasad, boleh taat pada Allah Ta'ala. Batin pula dia boleh mengakui, mengiktiraf la quwata illa billah, tak ada daya upaya. Dia boleh bab perbuatan pun dia yakin tak ada apa daya upaya aku ni, bahkan apa yang berlaku ni melainkan semua yang sabit nampak ke aku, tiada lain melainkan semua hak Allah. Kalau memang dalam bab syariat betul, dalam bab ni pahaman betul, alhamdulillah. Tapi jaga pasal bab ni ada pahaman yang tergelincir sikit sebanyak ada kita sebut itu. Di atas tak berapa fahamnya perjalanan qada qadar ni, hidup pula kelang kabut dalam keadaan tak patuh syariat. Masih yang sama konon-konon beriman dengan qada qadar, dia salahkan takdir, disalahkan ketentuan Allah Ta'ala.
Nanti kalau apa-apa yang berlaku pada dia tak tepat dengan syariat, dia kata apa ni semua Allah Ta'ala dah tentu azali. Jagalah. Bab ni dia ada kebolehan untuk syaitan manipulasi akidah kita terhadap apa sepatutnya kena faham perjalanan qada dan qadar ni dengan apa Allah Ta'ala taklif pada kita. Dan tu ulama bahkan ambil pada hadis Nabi SAW sendiri, bab qada qadar ni dia duduk bab rukun iman ujung dengan makna iman dengan Allah, dah sedar Allah ada, Allah bersama kita, dia melihat kita, dia memberikan segala-gala pada kita. Kita ni pemegang amanah, duduk sini pun sementara je. Kalau kita memang dengan akidah macam tu, taat macam tu, betul, cover lagi sekali pula, balas sekali lagi dengan qada dan qadar, alhamdulillah. Memang hidup tu dalam keadaan beriman, ikut patuh syariat, dan masa yang sama walaupun hebat, kita akan tenggelam dengan hebatnya Allah Ta'ala, yang apa yang ada pada kita bukan daripada kita, bahkan semua anugerah Allah. Adapun orang yang kalau bab iman yang satu, bab pertama, bab ketuhanan bermasalah, bab kerasulan bermasalah, bab kitab masalah, bab malaikat masalah, bab kiamat masalah, itu bab akidahnya. Bila akidah dia rosak, menyebabkan amalan dia pun rosak. Bila amalan dia rosak, masa yang sama pula konon-konon beriman dengan qada qadar. Jaga. Memang dia beriman semua ni takdir Allah Ta'ala. Nanti di atas tak betulnya pahaman di dalam bab ketuhanan, tiba-tiba terjun dalam bab qada qadar. Di atas beriman kata semua ketentuan Allah Ta'ala, dia pula dalam keadaan kelang kabut tak taat pada Allah Ta'ala. Nanti apa yang ada pada dia, dia tak akan rasa dia bersalah, bahkan dia akan kata dan salahkan Allah Ta'ala di atas apa Allah Ta'ala dah tentu kat dia. Jaga. Sini tempat kecohan syaitan. Hati-hati itu. Boleh faham maksud saya sebut tu? Pasal bab ni urus syaitan besar. Satu, antara keedah syaitan urur manusia ni, dia bodoh dengan kita. Bila dia bodoh dengan kita, padam talian talian iman ni dengan Allah Ta'ala, gelap. Baru dia boleh nak curi akidah kita. Macam mana? Tak semayang. Siapa tak semayang? Semua ni berlaku dengan takdir Allah. Kan? Pasal apa? Api iman tu dia dah potong. Dia dah potong awal lagi dengan Allah Ta'ala. Jadi dia padang tu gelap gelita, ilmu pun tak ada, mengaji pun tidak, konon beriman dengan Allah Ta'ala, semua ni ketentuan Allah Ta'ala. Jadi sini memang cukup ramai lah orang yang tak faham dalam perjalanan agama ni. Nampak macam beriman qada qadar atas isu kita sebut, nampak macam duduk makam hakikat makrifat. Situlah tempat bicara dengan istilah kan. Konon-konon dah makrifatullah, rupanya sesat. Jaga bab ni. Memang tengok keliling kita, orang yang perjalanan tak betul akan ada macam ni. Tak sama orang yang ada betul tak betul tu, khas atas cerita tak betul tu. Hati-hatilah. Kaedah kita, dasar kita nak bicara memang semua pada Allah Ta'ala. Khasnya apa yang kita buat kebaikan, memang rujuk kata ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala. Apa yang buruk, memang Allah yang takdirkan kat kita. Tapi Allah tak akan takdirkan keburukan untuk kita. Kalau ada yang buruk tu, nisbah Allah bagi jadi, memang dia bagi jadi. Tapi tidak ada lain jadi tu melainkan di atas faktornya berpunca daripada kita sendiri. Itu perjalanan sabab-sabab. Satu, kena muhasabah diri. Apa silap kita? Kenapa kena bala? Kenapa kena coronavirus? Contohlah. Kenapa jadi bodoh? Kenapa ikut nafsu? Dia mesti ada masalah. Dia ada masalah. Jangan salahkan Allah Ta'ala dalam kes itu. Allah Ta'ala, dia tak pernah ada istilah menzalimi kita.
semua dia buat tu atas keadilan dia, dan dia jadikan ada istilah baik buruk. Kita bicara dah bab ni, tiada lain melainkan ujian. Semua ujian. Orang yang taat memang dia akan buat taat. Orang yang di sebaliknya, kalau tak kena gaya, dia akan masalah. Dia buat apa? Dia akan buat benda yang khilaf daripada taat. Masa yang sama, dia akan salahkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jagalah bab tu. Pasal bab ni tergelincir cukup ramai. Na'udzubillah. Haji saya sebut 2 kali lah tu. Jadi atas kita sebut awal tadi, Allah Ta'ala dia jadikan kita ada buruk baik, dia ujian. Orang beriman ni, bila ada yang baik, dia akan buat, yang buruk, dia akan tinggal. Pasal dia faham, Allah tak redha dengan benda-benda buruk. Allah Ta'ala, dia tak perintahkan kita buat benda buruk. Wala yarda li ibadihil kufr. Khasnya benda buruk tu bab akidah, kufur dengan Allah Ta'ala, lupa dengan Allah Ta'ala, tak isbat dengan Allah Ta'ala, syirik dengan Allah Ta'ala, munafik lah tu, bermuka-muka depan orang baik je, tapi di belakang entah apa keadaan tak tahu. Allah Ta'ala tak pernah perintahkan kita macam tu. Jadi benda-benda buruk yang ada ni, Allah Ta'ala tak pernah perintahkan kita pergi buat benda buruk, tapi ada keliling kita benda buruk. Memang Allah yang buat benda buruk, tapi dia tak perintahkan kita buat benda buruk. Boleh faham kan? Saja nak sebut antara beriman dengan apa Allah Ta'ala tentu, mesti Allah Ta'ala tentu semua, tapi dalam masa yang sama ada benda yang istilah baik buruk dia buat, dia tak suruh kita buat benda buruk. Antara buruk tu larangan dia, maksiat, kufur, engkar, dahaka, maksiat, judi, arak, dedah aurat, apa, tinggal sembahyang, apa, bodoh, jahil, tak kenal Allah Ta'ala, bahkan ikut nafsu, cerita dunia, salah intikad, berpegang Allah tempat bergantung. Lepas tu sampai pula minat, jatuh cinta, jatuh hati pada masih Allah, sampai tak faham siapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah suruh macam tu, tak pernah disuruh macam tu. Walaupun keliling kita macam-macam ada benda yang menarik kita ke arah tu, ada harta benda, ada pangkat, ada wanita, ada ternakan, ada ladang, ada harta, ada pangkat, pengaruh, semua ikutan, followers. Semua ni adalah benda-benda yang ada keliling kita, yang kalau kita tak faham perjalanan syariat, satu hal, masa yang sama nanti dia akan jatuh ditimpa tangga pula. Apa dia? Dah lah buat benda salah, lepas tu duk rasa apa kita buat benda salah tu betul, dan menyalahkan takdir. Allah dah tentu aku bodoh, buat macam mana? Ya. Situlah tempat-tempat bermasalah fahaman qada qadar ni kat sini. Satu sudut macam pepatah Melayu, kalau kita ambil misal, orang Melayu kita ada, orang tua kita ada sebut apa? Ambil mudah lah atas isu kita sebut mati-mati banyak ni, berpantang mati sebelum ajal. Ini pasal apa mati? Ajal. Allah Ta'ala dah tentu mati. Tak vaksin pun mati, vaksin pun mati. Betul kan? Okey, soal, boleh cucuk vaksin tak? Yang tu kena tengok elok. Itulah cabaran, situlah cabaran dia. Boleh cucuk vaksin, tak boleh cucuk vaksin. Ada orang tu cucuk, wah banyak cucuk berjuta-juta dah. Katanya hujung bulan 10 ni Malaysia akan mencapai 100%. Rasa 100% itu dia silap perkiraan kot. Dicucuk lembu boleh lah 100%. Cucuk orang bukan semua orang nak ni. Ustaz saya tak nak. Lepas tu saya kata dicucuk lembu. Macam mana dia boleh kata 100%? Pula tu asal nak sebut tak masalah cocok tu satu hal. Betul ke perlu ke pada suntikan tu? Macam mana bahan dia? Itu betul ke memang dia boleh mencegah, ataupun
memang sebenarnya kita tak boleh ambil, pasal itu istilahnya memasukkan kuman dalam badan. Tambah pula bunyi lah ni, dah dos 1, dos 2, dia kata tak dapat tidak, kena dos 3 pula, pasal imunisasi badan kita makin berkurangan daripada satu masa ke satu masa. Jadi untuk memastikan antibody kita masih berfungsi, cocok dos ketiga. Lepas dos ketiga nanti ada dos keempat pula. Sampai 2030 penuh jarum muka kita. Penuh jarum kat bau. Kalau jarum tu bagi lekat lah kan, sikit dengan bahasa-bahasa itu. Jadi soalnya, betul ke dia orang punya teori ni? Betul ke dia orang ni betul-betul nak berubat ni? Betul ke memang kita mudarat dan perlukan yang tu? Dan betul ke pakar yang suruh kita buat itu? Ataupun di atas kebodohan yang tak menentu, ikut perkara-perkara yang di atas dakwaan palsu, tapi dia rasa itulah hujah yang jitu. Jagalah sikit. Satu lani ramai duk kelayu ni tu. Kita mula-mula dulu kita pun tak faham jadi, tapi tengok sekarang ni melampau ni. Macam-macam lah benda pelik-pelik. Okey, saya bagi contoh tu atas tu yang kita kena bertindak lah. Ada orang dia malas-malas nak bicara, macam mana? Cocok je lah, saya tengok mati. Dah takdir azali. Okey. Konon, kalau saya nak guna itu kan, konon macam beriman dengan takdir. Tak kena gaya nama bunuh diri. Pasal apa? Dah tahu benda tu mudarat, pergi cocok buat apa? Pula tu memang boleh ke ambil. Dia kata ada fatwa-fatwa. Yang ni lah cabaran kita ni. Pasal isyarat-isyarat Rasulullah ada dah akhir zaman ni. Antara orang yang rosakkan agama ni ialah orang agama sendiri. Dengar elok ya tu. Antara yang rosakkan agama ni ialah orang agama sendiri. Sampai orang agama sendiri tak ada keyakinan dengan apa yang Rasulullah pernah sebutkan, dan ada isyarat dalam kata-kata Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah berfirman, dia tak ada hati untuk dia nak pakai untuk jadikan amalan. Tak ada dalam hati kan, so malu kat orang kafir pula dia pula pakai perkataan Rasulullah. Isu apa contoh? Contoh madu buah batu sauda. Ada orang yang memang sabda Nabi tu dia gunakan sabda Nabi yang Rasulullah sebut syifaun min kulli da', dia adalah habatus sauda syifaun. Tapi di atas dia tak ada faham macam mana ulama-ulama kita faham macam mana sepatutnya akidah kita dengan sabda Nabi, macam mana akidah kita apa sebut dalam Quran. Kalau dia ada kaedah sekalipun dia sebut, kaedah itu menyesatkan dia. Dengar saya sebut kasar sikit lah saya sebut tu. Misalnya sebut dalam Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaa'un linnas. Okey. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun, syarab mukhtalif alwanuhu fihi shifaa'un fi syifa'ul linnas. Kalau saya mengaji tutup gua aja macam ni, fihi syifa' habatu sauda syifa'un dengan nakirah. Bila nakirah ni umum, la yakhtassu bihi wahid duna akhar. Dia tak menunjukkan pengkhususan. Dia bukan common noun, bukan proper noun. Dia common noun. Penawar. Tak sebut pun penawar apa. Saya mengaji tutup guru dua aja. Bila kata madu tu penawar, bila kata habatus sauda tu penawar, sakit apa pun makan dia. Pasal penawar. Dia syifa. Umum syifa tu, an-nakirah tu, an-nakirah li ta'mim, untuk menunjukkan umum. Ya. Pembahasan ni mungkin dia deep sikit lah, tapi dengarlah saya sebut kan. Mudah-mudahan boleh faham, insyaAllah.
Bila kata demam pun madu. Demam pun Habatus Sauda. Sakit kepala pun madu. Sakit kepala. Pasal apa? Syifa, nakirah. Syifa. Sakit mata pun madu. Sakit gigi pun madu. Darah tinggi pun madu. Madu. Fihi syifa. Memang ada benda miracle kat situ. Kalau ada yang faktor alami yang tambahlah di praktikal orang makan bunga cengkeh ke apa ke, dan memang tengok memang kesan dia sangat cepat pula tu. Ada orang dah sampai tahap 3, tahap 4 makan bunga cengkeh kemam, bapak, gigit, asal sesak nafas boleh bernafas kan. Benda tu takkan diiktirafnya oleh KKM tu. Pasal dia kata tak ada kajian saintifik. Memanglah Wahabi lah, Yahudi Nasrani mampu tak mengakunya apa sabda Rasulullah. Dia akan datangkan syak pada Rasulullah. Bahkan jangan tak tahu dengar, dia akan bagi kat kita ubat dia, tapi dia makan ubat yang Rasulullah syarat. Tu Yahudinya orang ni. Dia minum susu kambing, dia cari madu asli. Dia makan Habatus Sauda, kat kita dia bagi apa? Vaksin. Nampak? Yang tak tahu, mereka cerdik, tapi cerdik menyesatkan orang. Orang kita pula bodoh dan tak mau mengaji daripada orang yang sepatutnya boleh diambilkan bantuan. Ambil-ambil rujuk pada pakar apa? Pakar Yahudi. Memang nak bagi rosak kita. Apa saya nak sebut tadi, itu kalau atas saya mengaji tu tunggu doa ajar perkataan syifa tu, nakirah tu. Orang yang tak faham dalam bab macam mana nak ambil faham macam mana kita ulama ahli sunnah wal jamaah ajar akidah kita pada sabda Nabi dan Al-Quran ni, dia kata macam ni pula. Dia kata apa? Kalau Habatus Sauda tu syifaun min kulli da'. Habatus Sauda ni dia adalah penawar bagi setiap ubat, bagi setiap penyakit. Dia kata nakirah tu, dia bukan kata yang tu penyakit COVID. Jadi COVID belum tentu boleh disembuhkan dengan Habatus Sauda. Pasal Nabi tak sebut asy-syifa, tak datang dengan isim ma'rifah. Jadi dia bukan proper noun. Bujang putih sikit tu saya nak buat perbandingan bahasa lah. Dia tak datang dengan isim ma'rifah, bahkan datang dengan isim nakirah. Kalau disebut Habatus Sauda syifa'u corona, contoh misalnya apa, asy-syifa datang dengan alif lam. Bila alif lam, kalau ikut kaedah, dia proper noun, dia khas, maksudnya dia ubat khas saja. Kalau ikut kaedah kita belajar macam tu, dia duk faham bila sebut asy-syifa, dia tak sebut dengan syifaun nakirah. Jadi kata dia yang tu bukan semestinya jadi penawar. Pasal nak jadi penawar mesti asy-syifa. Kalau Rasulullah kata Habatus Sauda asy-syifaun min kulli da', dia kata barulah dia akan jadi asy-syifa tu penawar khas. Dan penawar khas tu antaranya untuk corona, misalnya untuk virus corona, barulah pakai untuk corona. Dia syarah macam tu. Dia syarah macam tu. Saya dengar, ya Allah, sian dia orang ni. Cara dia punya pahaman dia kepada nas yang memang Rasulullah sebut, Quran punya isyarat, berbeza langsung, terbalik daripada apa yang kita faham. Tak sama langsung. Jadi di atas tu dia kata bila dia bukan asy-syifa untuk corona, jadi kita mestilah dengar dan siap pakar pula. Dan pakar tu siapa? Yahudi. Dia kata vaksin, jadi vaksin lah kita. Astagfirullah. Yang tu kita dengar ada Tok Mufti lah cakap tu. Mufti mana tengok Mufti pasti berdengung ke apa. Dia cakap macam tu. Pasti berdengung lah saya sebut tu. Apa saya nak sebut lagi terbalik pula, orang kafir pula kata dia. Orang kafir pula bila dia tengok macam ni punya virus macam ni, dia orang pun tak tahu lah, sakit kepala nak buat kajian macam mana. Lepas tu dia tahu orang Islam ni ada beriman dengan Nabi, dengan beriman dengan Quran. Antara yang disebut yang khas jadi ubat ni adalah Habatus Sauda. Dia orang pula pergi makan Habatus Sauda. Kata apa? Dia kata the Prophet Muhammad said already that this
habatu sadaq, very difficult to say it, kata dia. Dia orang putih yang sebut habatu sadaq, susah lah. The black seed, kata dia. If you eat it, it is cure for all of the penyakit. Tu saya campur orang putih Melayu lah kan. Dia pula makan, dia pula syorkan kat kita makan. Dia kata I ate it and there's something there, something there. Sekalipun tak ada apa kajian saintifik, I believe it. There is cure there. Orang putih pula pakai. Muskil loh kita. Apa saya nak cerita ni? Cerita takdir apa? Saya nak cerita sabar. Takdir orang Ta'ala takdir. Ada cara nak bagi faham syariat, nak faham nafs. Kalau tengok ayat-ayat daripada kementerian ni, memang macam itulah dia cakap. Jangan siapa ada dakwa corona ni ada ubat. Siapa dakwa ada ubat, sama ada ivermectin, kamu datang apa, jaga kau. Silap dia samannya pasal apa? Menyalahi daripada fakta yang dikeluarkan oleh kementerian. Kementerian kata tak ada ubat. Dan untuk mengurangkan risiko dia, apa dia? Hanya ada satu cara, satu saja pilihan. Dia harus, tapi dipaksa. Apa dia? Vaksin. Sikit lah itu. Dia mampu macam mana? Dia tak akan cerita dan highlightkan orang yang mati dengan sebab vaksin. Dia akan highlightkan orang yang mati sebab lain pun dia kata itu vaksin. Silap. Dia akan kata itu COVID. Sikitlah. Itu isu kita di depan. Kita nak cerita pasal apa? Nak cerita iman tak iman. Adakah dia itu ikhtiar yang dibenarkan ataupun tidak? Satu, kena faham elok hukum hakam itu. Dah faham tu, baru betul kita punya perjalanan qada dan qadar. Baru betul di atas apa? Nisbah kita tawakal nak tawakal mana. Kalau kita nak boleh serah, kita nak serah kat mana? Nak bagi, tak bagi. Untuk diri kita ni divaksinasi. Ataupun tidak. Tambah kita duk tengok begitu ramai kesan-kesan negatif dia. Yang ni memang dia takkan keluar punya dalam TV. Takkan ada. Telah dibuktikan macam ni, ramai telah diwawancara. Ada tu, saya sendiri ada dalam grup Telegram tu kan. Apa dia? Dia bagi senarai semua, setiap orang yang di Malaysia ni bunyi laporan dia dalam Facebook ke apa, dia cerita hari pertama yang ni suntik, hari kedua, hari ketiga bapak saya mati, mak mentua saya mati, ni saya sendiri macam ni bengkak, macam ni mata muka sengit, ni macam-macam hal lah. Ada satu grup itu. Join Telegram tu macam mana? Telegram dia bukan macam WhatsApp ni masuk tak ada apa, baru kosong. Telegram macam mana? Kau masuk macam mana? Daripada awal file tu sampai lah ni semua ada. Nak tengok senarai. Benda tu dia, mereka akan nafi senafi-nafinya lah. Dia kata komplikasi jantung lah, masalah saraf lah sebenarnya. Dia cakap macam-macam. Sikit isu tu. Jadi saya tak bercara ke sana pasal apa? Pasal atas kita bercara semua ni memang ketentuan Allah Ta'ala, baik buruk ketentuan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak pernah suruh kita buat buruk. Tu. Dan kalau kita nak buat sesuatu, wajib atas kita semak. Untuk adakah kita boleh buat ataupun tidak perkara tu. Dan adakah dia istilahnya menepati kaedah syarak ataupun tidak. Atas kita nak pergi buat tu, wajib. Fardu ain. Setiap individu kena pergi belajar, faham dulu baru boleh masuk. Boleh masuk bicara. Masalah kat kita adalah tak semua orang memang pergi belajar apa sepatutnya belajar. Hatta orang yang kita dengar bunyi macam punya ustaz pun kadang-kadang masalah dalam bab itu. Dia pun bermasalah itu. Dia pun tak faham dalam bab itu. Kena bagus orang putih pula faham dalam bab itu. Ni yang kata, inilah kata ujian. Atas kita bicara dengan qada-qadar satu. Macam mana pun, kaedah kita, apabila dah tersilap, macam mana? Mintalah ampun ya Allah. Khas saya sebut misalnya. Dulu diancam misalnya, kalau kita tak cocok vaksin, memang sampai sekarang pun ada perkataan tu. Sekiranya kena positif, dia tengok boleh jadi sampai menyebabkan kehilangan nyawa, maka kehilangan nyawa itu adalah satu tragedi.
Oh, dia cakap yang tu adalah tragedi. Sekarang ni terbalik lah. Macam mana? Dicocok vaksin, bermula satu. Rupanya dicocok satu, lepas tu kena cocok pula yang kedua. Dengan sebab dua tu jadi tragedi. Dah belah dua. Lepas tu macam mana? Kena cocok pula kali ketiga. Maka cocok tu sebab tragedi demi tragedi. Lepas tu dah tiga, sama? Tak mustahil nanti akan ada vaksin yang keempat. Dah cocok kan macam mana? Kaedah kita dah terjebak macam mana? Tobatlah, menyesallah. Jangan kena sengat dua kali. Dah kena cocok dua kali, satu hal. Tambah pula, dah ada kesan-kesan negatif. Soal, nak tak cocok kali ketiga? Sendiri jawab lah. Saja saya bagi fikiran tu, siapa? Yang tu tak keluar TV. Tak keluar TV. Tak keluar TV 9, TV 1, TV 2, TV 3, mampus tak keluar tu. Jadi saya nak sebut benda-benda macam tu, siapa? Pasal benda-benda tu, benda yang depan kita. Tu sekarang ni lah kan. Atas kita umum sebut. Ni nak boleh ngaji, nak kenal Allah. Dia tak apa yang ditaklif, yang kita cari, apa yang kita buat. Apa kita duk belajar sebelum ni, belajar apa yang kita dah belajar, apa belum belajar. Kita faham tak faham perjalanan agama ni. Adakah memang kita mengaji ataupun tak pernah mengaji langsung, ataupun dulu pun memang tak mengaji, lepas tu dah kita Islam, kita semayang jugalah, tapi ilmu tentang Islam ni jangan kata ilmu tinggi-tinggi, ilmu beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab, hari kiamat, qada' yang ni pun tak kerti weh. Asas ni, tunjang ni, pasak ni, teras ni, foundation ni, usul ni. Kalau yang ni pun tak faham, macam mana kau nak ambil benda-benda furuk yang lain? Hadanallah ila siratal mustaqim. Saya sebut tu untuk sedaran kita, bangun kita wajib belajar. Ni kita nak habis kitab ni macam mana? Kata dah nak habis kitab ni, tapi macam tak pernah belajar je lagi. Kitab dah habis tak sepastinya dah terpelajar. Pasal banyak benda tu yang kata ada teori yang kena faham, masa yang sama kena praktikal pula. Ada pula tu kena hadam, pula tu ada kemahiran yang sampai lurus betul pahaman kita, dan ada kayu ukur kat kita untuk kita boleh mengukur apa keliling. Supaya kita ni tak adalah setiap hari duk kena kencing. Sikit dengan bahasa-bahasa macam tu lah. Kalau kita tak faham, kena kencing saja. Bab politik kena kencing, bab pendidikan kena kencing, bab agama kena kencing, untuk bab vaksin kena kencing, bab bantuan kena kencing, mengundi esok kena kencing lagi. Kencing saja. Siap. Okey lalu. Data dasar kita bicara bab qada' ni. Ta'rif lah, definisi. Qada' apa orang Ta'ala tentu azali, qadar tu takdir, pelaksanaan apa yang telah ditentu. Jadi qada' adalah qadim, azali. Qadar, takdir adalah hadis. Apa sebut? Ya. Baik, ini ta'rifan dia bagi dalam kitab ni. Ya. Dan kata kil akas. Kata kila ni istilah untuk pendapat yang dia tak sebut siapa sebut pendapat ni. Dia pun tak sebut pendapat siapa yang sebut qada' makna macam ni, qadar macam ni. Macam mana pun dia nak kata kila ni mina majhul daripada qala. Tak faham tu sikit ilmu sarah lah situ. Tapi jadi istilah dah, dia adalah qaulun biduni ma'rifati qail. Dia adalah perkataan yang tak dikenal siapa yang bercakap. Itu asal penggunaan qila. Cuma dia ada istilah dalam fiqh, dia ada istilah qila ni qaul dhaif. Bab tauhid qila tak semestinya qaul dhaif. Tapi di atas bahasa apa yang takrif dia beri, qila maksudnya ada juga ulama bagi takrif sebalik. Dia kata dan kata qil akasnya. Akas kita pernah jumpa juga dulu sekali kalimah ni, tak pernah jumpa dengar lah.
Akas apa maksud? Sebalik dia. Ni sebalik, terbalik. Apa dia? Qada dan qadar bukan qada hak azali. Qadar tu hak baru yang Allah Taala laksana. Ni terbalik. Apa dia? Takdir itu hak azali, qada tu pelaksanaan. Kalau dengan tertib qadar dan qada. Masalah siapa dulu kemudian tak ada masalah. Memang ada bahasa kita duk sebut dulu kemudian takdirkan qada dulu ke qadar dulu ke qadar dulu ke qada ke. Bukan dalam bab qada pun banyak perkara yang kita susun tu ada dahulu kemudian yang terbalik, sama ada diterbalikkan ataupun digunakan dengan kaedah bahasa terbalik. Terbalik tak ada masalah. Tak semestinya bila sebut qadar khas atas kita bicara ni, maka qada lah betul. Pasal sebut qada dulu, qada lah hak azali, takdir tu hak kemudian. Yang tu bukan hujah yang tepat untuk memberi definisi itu. Bahkan sepanjang pengajian saya pernah belajar dalam bab qada ni, tak ada masalah pun sama ada nak fahamkan yang azali itu qada ke ataupun qadar. Begitu juga yang pelaksanaan tu dia qada ataupun qadar. Yang penting pastikan betul fahaman kita, tak ada apa yang berlaku ni melainkan semua dah ketentuan Allah. Iman tu mesti ada. Iman tu mesti ada. Baik buruk semua ketentuan Allah Taala. Cuma kat kita dia ujian. Dia atas ujian, wajib atas kita ada kebolehan untuk menyimak. Untuk kenal pasti yang mana hak, yang mana batil. Batil ditinggalkan, buat yang betul. Tu pun buat pasal dia ketentuan Allah Taala, nampak kita buat. Nampak macam handai kita, kebolehan yang ada. Balik pada asal kaedah kita, apa dia? Nak dapat kelepasan betul-betul iman ni macam mana? Adil sinihi, fadl sihi. Urdu lah kan. Kita jangan sekali rasa apa yang kita dapat ni daripada kita sendiri, bahkan isbatkan dalam hati, tak ada apa yang aku perolehi ni melainkan limpah kurnia daripada Ilahi. Dan kalau kata ada benda yang kita buat silap, tengok kena bencana macam ni, tengok kena suntik, tengok mata jatuh, tengok erat muka, tengok mata bengkak, tengok allergic macam ni, tengok kulit jadi merah, contohlah kan macam mana. La yusibana illa ma kataballahu lana. Aku dah silap, aku sangka benda ni macam ni, rupanya memang dia bermasalah. Tu kalau dah boleh nyatakan hak, nyatakanlah hak. Sebarlah supaya orang lain jangan silap macam mana kita dah silap. Pasal ada dasar kasih sayang. Macam mana aku dah kena silap ni, kalau boleh orang lain jangan kena silap macam mana aku dah tersilap. Sikitlah dengan bahasa-bahasa macam tu. Itu kaedah kita. Kaedah kita. Yang tu kaedah pelaksanaan. Atas asal sebut, kata kil dia kata akasnya, terbaliknya. Maksud terbalik ni, apa dia? Takdir tu adalah apa iradah Allah Ta'ala tentu azali. Qada tu adalah pelaksanaan yang Allah Ta'ala laksanakan pada kita setiap waktu dan hari. Okay. Itu tarifnya, ilmu yang kita baca daripada kitab ni mengenai definisi qada dan qadar tu apa, yang wajib kita nak beriman tu macam mana. Sekali lalu macam tu. Dan sandarkan menentu bagi iradahnya itu majas akli. Itu panjang juga bicara tu, pasal nak faham istilah majas akli. Dan sandarkan menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Allah menentu ke iradah dia menentu? Kita kata iradah dia menentu. Ada istilah majas akli. Saya rasa situ dulu. Panjang umur esok kita sama ujung kitab ni rasanya. Dan esok kita habis esok. Kalau tak dan juga teruslah kan. Kita tak habis, sama lagi lah kan. Tak ada pula janji nak khatam esok. Tengok apa yang nak keluar, nak cerita khasnya tentang majas akli tu, nak pergi faham juga. Pasal saya mengaji dulu, antara benda yang besar Datuk Guru duk ajar dalam bab tauhid ni, memang istilah Arab dia majaz akli. Cuma nak hadam bahasa tu satu hal, tapi faham dia cukup sedap, cukup best. Khasnya tak mana untuk merealisasikan tauhid ke Allah Ta'ala, walaupun mulut kita sebut bersandar berlapik dengan sabab dengan makhluk, tapi di atas kita faham ni adalah majaz akli,
maka Allah Ta'ala tidak akan dilupai. Ada benda soalan nak sebut itu, insyaAllah ada takrif apa nak kena tengok. Baca kira lalu saya sebut dah pun sebenarnya apa dia, tapi bukan senang juga nak hadam tu. Mudah-mudahan ada kelapangan esok sambung. Nak sambung tu yang mana? Yang dia kata sandarkan menentu bagi iradat itu majas akli. Kata Allah menentu, kita tak guna bahasa Allah menentu, tapi ya, menentukan apa yang nak berlaku ni oleh iradah Allah Ta'ala. Seolah-olah sifat yang menentu, bukan zat yang menentu. Seolah-olah bahasa dia gitu. Dia kata guna bahasa macam tu, iradah Allah Ta'ala yang menentu, majas akli. Jadi to be continued lah about that, insyaAllah. Jadi malam ni kita tengok sekali lalu je lah, dari sudut macam mana nak faham qada dan qadar, iman satu. Lepas tu kena ada kayu ukur nak tengok mana yang dibenar syarak, tak dibenar syarak. Tu saya sebut masalah besi-besi dan apa sikit tadi. Lepas tu apa yang dah tersalah wajib kita betulkan diri kita yang silap, muhasabah diri balik. Apa yang dapat yang baik tu pujilah Allah, pasal memang tak ada kebaikan yang dapat ke kita melainkan semua di atas limpah kurnia dia. Kalau ada kena bencana dan kena wabak atau seumpamanya, tiada lain melainkan di atas kesilapan kita, kealpaan kita. Tu pun dia bagi kena benda buruk tu sebagai ujian supaya kita balik ke dia, balik ke Allah, taubat balik, rujuk balik, mohon balik ke dia. Jadi baik buruk tu memang lumrah dah. Kat kita ni yang jadi fardu ain untuk mengenal apa baik buruk. Yang baik kita ikut, yang buruk kita tinggal. Itu prinsip. CP umum macam tu. Okey, ada soal? Boleh. Tak ada, kalau situ dulu. Sandarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.